Warna pink tu. Belum. Belum tak apa. Okey, cikgu share dulu. Boleh nampak tak share ni? Okey kita mula teruslah. Kalau tunggu yang lama, yang lain tu takut lagi lambat kita habis data kamu nanti. Okey, nanti cikgu share saja video ni pada kawan-kawan yang lain. Saya kecilkan sikit, tak nampak penuh ya. Tapi nanti tak nampak pula kamu punya tu ni nak baca. 90. Boleh nampak tak kamu? Boleh. Boleh Okey. Hari ni kita nak belajar tajuk yang ke-7. Okey, kita ada 8 tajuk. So hari ni kita masuk tajuk yang ke-7 iaitu kualiti dan kuantiti penyediaan kek. Okey. Macam mana cara kita nak cek kualiti dan kuantiti kek tu. Okey, kualiti dia macam mana. Okey, dari kita akan tengok topik dia dari segi dia punya texture dia, aroma dia, color, okey, rasa, perisa dia, okey. Lepas tu macam mana persembahan kek tersebut. Okey, ini semua masuk dalam tajuk kualiti dan kuantiti lah. Okey. Sebelum tu untuk kualiti dan kuantiti ni, kalau kita buat amali baru kita akan nampak macam mana satu kek tu, kualiti dia. Okey, bila kita tak buat kek, kita cuma boleh agak saja. Okey, ini bila letak bahan ni, okey apa akan jadi pada kek kita. Okey, kalau terlebih bahan ni ataupun terkurang bahan, apa akan berlaku. Okey, ataupun oven kita macam mana suhu, apa hasil dia. Okey, kalau kita buat sendiri kek tu, bila kita buat baru kita nampak dari segi kualiti dia macam mana. Okey, tapi untuk hari ni kita cuma tengok pada teori sajalah. Cikgu akan terangkan teori-teori dia je. Okey, kita tengok dulu apa maksud kualiti. Okey, kalau kamu jangan baca kat sini lagi. Okey, apa yang kamu faham tentang kualiti? Kualiti. Kamu rasa kualiti tu apa? Selalu kita tengok, wow berkualitinya baju kawan ni. Kata, oh kamu pakai apa ni, kamu punya barang berkualiti. Apa maksud kualiti tu? Berkualiti ataupun kualiti. Cantik. Cantik, lagi? Barang yang macam mana yang kamu kata dia berkualiti? Satu, kamu kata cantik. Lagi? Lawa. Lawa. Okey, cantik, lawa. Lagi? Elok. Elok. Okey. Dia punya barang tu elok. Okey, itu kita panggil kualiti ya. Okey, kita tengok sini. Okay, kualiti bermaksud produk atau servis yang memenuhi kehendak atau keperluan pelanggan dan membawa kepada kepuasan membawa kepada kepuasan pelanggan. Okay, penilaian kepada satu benda baik atau sebaliknya. Yang kamu sebut tadi lah, baik, cantik semua kan. Maksudnya apa yang kita bagi, produk tu maksudnya barang lah. Kalau kita merujuk kepada penyediaan kek. Okay, produk kita hasil dia kek. Kita nak bagi kek dan juga kita punya perkhidmatan, maksudnya kita nak buat kan. Macam kita peniaga. Orang mai beli pada kita. Jadi kita bagi servis lah. Memenuhi kehendak pelanggan. Maksudnya kalau pelanggan kita puas hati, dia puas dengan kita punya hasil kerja, so itu dipanggil kualiti. Macam ibaratnya, okay, kita beli kek, mesti kita tengok, okay, cantik satu, sedap, apa lagi?
Lawa. Lawa kek tu. Okey. Jadi bila kita beli semua ni ada semua ciri-ciri ni, kita yang beli ni puas hati lah, tak kisahlah harga dia mahal pun sebab dia rasa elok, rasa dia pun sedap. Lepas tu dia punya cantik lagi kan. Warna dia pun menarik, jadi kita puas hati. So itu kualiti yang kita tengok pada kek lah kalau kita beli kek. Okey. Tujuan bagi peningkatan kualiti adalah memenuhi kehendak pelanggan dan secara tidak langsung meningkatkan pendapatan. Kualiti ni dia akan bagi penuhi kehendak pelanggan. Okey, pelanggan dah puas hati, secara tak langsung dia akan meningkatlah pendapatan. Contoh, kalau kamu buat kek yang cantik, sedap apa semua, kualiti bagus, tip-top, orang akan hebahkan kan. Tasha buat kek sedap lah, dia buat kek cantik, rasa pun sedap, sesuai dengan harganya. Orang akan hebahkan daripada satu orang kepada satu orang. Okay. Kemudian tersebarlah kata, Tasha pandai buat ini, kek ni. Jadi orang akan beli, ramai orang akan beli, jadi akan meningkatkan pendapatan. Okay. Macam ibarat mak kamu lah buat pisang goreng pula, kerepek pisang. Macam cikgu beli, okey sedap, cikgu bagi promote pada kawan-kawan, cikgu promote pada adik-beradik cikgu. Okey, semua kata sedap lah. Lepas tu ramailah pakat nak tempah. Dia macam tu lah juga macam kalau kita fokus pada kek kan, dia ada kualiti, orang akan cari. Okey, jadi meningkatkan kita punya pendapatan. Okey, kualiti produk memerlukan pelaburan dan peningkatan kos. Ini memang tak dinafikan. Kalau nak sesuatu yang berkualiti, dia akan memerlukan pelaburan dan peningkatan kos. Maksudnya kalau kita nak dapat hasil yang cantik, yang sedap, kita mesti cari bahan-bahan yang berkualiti. Kita tak adalah nak ambil telur pun yang lama, susu pun hampir tarikh luput kan, yang butter yang tak berkualiti. Sebab kalau kita nak sesuatu yang berkualiti, mesti kos dia meningkat. Sesuailah dengan kualiti yang kita hasilkan. Okey, kualiti dia ada dua. Satu yang tadi maksud produk atau servis, satu lagi dia bebas daripada kecacatan. Kalau kita buat satu benda, satu hidangan, kek, cikgu apa-apa cikgu fokus pada kek sebab tajuk kita lebih kepada kek. Kalau macam cikgu Zu dia akan puding saja. Cikgu Yati butter endo. Okey. So kualiti bermaksud bebas daripada kecacatan, bebas daripada kesilapan yang menyebabkan ulangan kerja atau daripada kegagalan hasilan. Okay, tak puas hati, pelanggan tak puas hati ataupun ada aduan daripada pelanggan. Okay. Aktiviti yang dirancang untuk penambahbaikan organisasi dan perkhidmatannya, mencari apa yang perlu diubah untuk memastikan keperluan pengguna dipenuhi. Maksudnya kalau kita buat sesuatu yang berkualiti ni, kita dah rangka, dah susun step-step dia. Jadi kita untuk berlaku kecacatan tu susahlah sikit, bebaslah daripada berlaku kecacatan. Maksud kecacatan ni macam tak jadi benda tu. Okay. Bebas daripada kesilapan yang kalau kita buat kurang kualiti, buat sambil lewa, kemudian berlaku kesilapan, tak jadi hasil kita, kek kita tak jadi, tu kita takkan kita nak jual pada pelanggan, mesti kita kena buat lain. Bila buat lain, berlaku ulangan kerja tu menyebabkan kos meningkat juga, padahal kos yang mula-mula tadi dah banyak. Kemudian bila berlaku kesilapan, peningkatan kos pun meningkat lagi. Okey, ini maksud kualiti lah. Kualiti bermaksud produk atau servis. Dan yang kedua, kualiti bermaksud bebas dari kecacatan. Okey, ada dua kat sini. Satu. Kamu kena ingat point ini je. Okey, apa dia maksud kualiti? Yang biasa punya. Yang biasa punya. Tak dengar. Apa dia? Yang biasa punya. Yang biasa punya. Apa maksud kualiti? Ni kamu yang cikgu highlightkan ni. Masuk produk atau servis. Servis yang
Situhi memenuhi memenuhi kehendak atau kehendak kehendak. kehendak Okey. atau keperluan pelanggan. Keperluan pelanggan. Alamak, bateri pula. Sekejap. Okey. So, kualiti bermaksud produk atau servis yang memenuhi kehendak atau keperluan pelanggan. Okey, boleh sebut tak sekali lagi? Kualiti Kualiti. kualiti bermaksud produk atau servis yang memenuhi kehendak atau keperluan Keperluan pelanggan. pelanggan. Okey, cuba kalau kamu tak payah baca. Jangan baca tapi kamu fahamkan dia. Apa maksud kualiti? Okey, ikut cikgu ya. Kualiti bermaksud, Kualiti masuk okey, kamu ingat dua benda. Produk atau servis. produk servis. Untuk siapa? Produk dengan servis ni kita nak bagi pada siapa? Pada Pelanggan. betul, pada pelanggan, memenuhi kehendak pelanggan. So, kualiti bermaksud produk atau servis yang memenuhi kehendak atau keperluan pelanggan. Okey, ingat itu je. Okey, kemudian satu lagi, kualiti juga bermaksud, ini senang, bebas dari kecacatan. Itu je. So, bila cikgu tanya soalan, apa maksud kualiti? Berikan definisi kualiti. So, kamu boleh tulis salah satu antara ni lah. Kalau kamu nak tulis dua-dua sekali pun lagi bagus. Kualiti bermaksud produk atau servis yang memenuhi kehendak atau kepuasan pelanggan dan juga bermaksud bebas dari kecacatan. Okey, dua tu. Okey, kita tengok ciri-ciri utama kualiti. Okey. Dua tadi cikgu kata ciri-ciri. Dia ada dua. Produk yang memenuhi kehendak pelanggan. Okay. Ini apa-apa yang kita hasilkan, yang kita jual, kita panggil produk lah. Tak kisahlah dia kalau bukan kek pun, puding ke, butter endoh tadi pun. Produk ni apa yang kita nampak barang tu yang kita nak bagi pada pelanggan. Okay. Satu lagi bebas dari kecacatan ni. Yang kedua. Okay, ciri-ciri dia. Kalau produk yang memenuhi kehendak pelanggan, bila kita bagi sesuatu yang pelanggan puas hati, okay, ataupun yang pelanggan tu memang nak macam tu, okay, dia akan meningkatkan kepuasan pelanggan. Pelanggan puas hatilah sebab dia dah dapat produk yang dia nak kan. Okay, kemudian produk tu boleh dipasarkan. Kalau hasilkan produk tapi tak boleh pasar, dia bukanlah ciri-ciri kualiti. Maksudnya adalah sesuatu yang kena buat penambahbaikan. Kenapa barang yang dijual tak laku? Kita akan bertanya, kenapa aku buat suatu benda tak laku? Jual tak laku kan? So kita tengok balik produk tu. Okay, mungkin dia kurang berkualiti. Kalau kita tambah baik, okay, barulah boleh dipasarkan. Kalau produk yang boleh dipasarkan, maksudnya produk tu berkualiti. Okay, memenuhi kehendak persaingan. Kalau kita berniaga, zaman sekarang ni memang ramai orang yang berniaga kan. So, persaingan kena persaingan yang sihat lah. Okay, memang zaman sekarang memang kalau kita tengok, kalau buka je media sosial, Facebook ke, dalam Shopee sekalipun kan, apa ramai orang berniaga secara online tu. Okay, meningkatkan kualiti pasaran. Itu salah satu ciri utama kualiti. Okay, kemudian meningkatkan pendapatan daripada jualan. Bila kita, barang tu berkualiti, dia akan pendapatan pun akan meningkat. Okay, kualiti dekat pasaran pun akan meningkat. Okay, kemudian dia akan menjamin harga premium. Okay, kita dah ada satu level standard dia. So harga dia ada satu harga premium untuk barang yang berkualiti. Okay. Kemudian bebas dari, ciri-ciri yang kedua bebas dari kecacatan. Okay.
Apa dia ciri-ciri dia? Ciri kualiti dari segi bebas dari kejahatan. Okey, dia akan mengurangkan peratus kesilapan. Okey. Mengurangkan rework dan pembaziran. Maksudnya ulangan kerja. Pembaziran pun kurang. Okey, kemudian dia mengurangkan kesilapan kita. Kurangkan kos jaminan. Kurangkan ketidakpuasan pelanggan. Bila satu yang berkualiti, tak ada lah, kuranglah yang pelanggan yang rasa tak puas hati dengan kita punya produk. Mungkin ada, tapi daripada ramai dia mungkin kurang sebab makin lama kita kualiti dah tingkat kan. Okey, kemudian mengurangkan pemeriksaan dan penilaian, mengurangkan tempoh pengeluaran produk baru ke pasaran, meningkatkan pengeluaran dan kapasiti. Maksudnya bila satu yang berkualiti, orang permintaan lebih banyak, permintaan daripada orang ramai banyak kan. Jadi pengeluaran kita banyaklah, meningkatkan pengeluaran tu dan juga jumlah pengeluaran kita. Okey, meningkatkan prestasi penghantaran dan penyampaian. Automatik bila dah banyaknya permintaan, prestasi penghantaran dan penyampaian pun akan lebih meningkat. Okey, itu adalah ciri-ciri bagi ciri-ciri utama bagi kualiti. Ya. Jadi kualiti ni adalah tentang apa yang kita nak lakukan dan macam mana kita nak lakukan. Contoh, apa yang kamu nak lakukan? Tasha. Buat kek. Okey, contoh kamu nak buat kek. Jadi macam mana kamu nak lakukannya? Sebab tu kena belajar kan? Kamu nak meniaga kek, contoh. Kamu nak meniaga kek. Tapi macam mana kamu nak buat kek tu? Sebab tu kena belajar, masuk kelas, okay? Pergi kursus-kursus yang penyediaan kek. Baru kita dapat nak kualiti tu tadi. Okay. Belajar daripada apa yang telah anda lakukan. Contoh dekat sekolah cikgu bagi mungkin yang basic-basic saja. Jadi bila kamu nak lebih lagi daripada tu, habis sekolah kamu kena cari sendiri. Macam cikgu pun nak kena ajar murid-murid belajar kek ni, cikgu sendiri order mahir. Jadi nak ajar, okay, nak ajar murid-murid buat kek, jadi cikgu sendiri pun kena pergi belajar. Baru cikgu boleh bagi ilmu tu balik pada murid. Okay, jadi belajar daripada apa yang telah kita lakukan. Okay, dan kalau kita ada berlaku kesilapan, kita dah buat silap yang pertama. So kita dah tahu dah kesilapan tu dekat mana. Jadi kita belajarlah daripada kesilapan-kesilapan kita. Okay, kualiti juga tentang menggunakan apa yang kita pelajari untuk membangunkan organisasi dan perkhidmatan. Okay, apa yang kita belajar, kita boleh bangunkan organisasi ni. Maksudnya kalau kita ada kedai, kita bangunkan lagi kita punya kedai tu, bagi lagi, besarkan lagi perniagaan kita. Kalau kita buat kat rumah pun tak kisahlah, janji lagi berkembang kita punya perniagaan kita. Okay. Mencari peluang untuk mencapai peningkatan yang berterusan. Sentiasa cari peluang. Macam mana kita nak terus bagi pencapaian yang terbaik untuk kita punya produk. Kita nak tingkatkan lagi pencapaian kita supaya terus berterusan. Orang sentiasa kenal kita punya produk. Okey, kemudian memuaskan pihak berkepentingan, orang dan kumpulan yang berminat dengan organisasi anda. Okey, so kita kena cari peluang lah untuk semua ni. Nak kualiti, okey, semua ni kita kena tahu. Okay, kita kena buat, kita kena lalui semua ni, baru kita dapat hasil yang berkualiti tadi. Okey, itu tentang kualiti. Kalau dari segi penyediaan kek, kita tengoklah kek kita kualiti dia dari segi apa? Step dia. Cara penyediaan, mesti pertama kita mesti jaga kebersihan dulu kan. Kita nak hasil yang berkualiti tu, kebersihan, lepas tu sukatan bahan-bahan kita kena betul. Okey, baru hasil dia okey macam tu. Okey, kemudian kita tengok kuantiti.
Kalau tadi kualiti bebas daripada kecacatan dan juga apa? Produk ataupun servis yang memenuhi kehendak pelanggan. Kuantiti dia merujuk kepada apa? Kuantiti merujuk pada suatu, dia lebih kepada jumlah, merujuk kepada banyak sesuatu sama ada jumlah atau bilangan. Kuantiti. Berapa kuantiti? Macam tu kan. So dia lebih kepada jumlah lah, dia merujuk kepada jumlah dan juga bilangan. Okey, kuantiti boleh dibandingkan dalam istilah banyak. Okay, kalau kuantiti banyak, sedikit atau sama dengan. Tiga ni. Okay, banyak, sedikit atau sama dengan. Okay. Dia memberi nilai angka dari segi ukuran dan juga saiz. Okay, dari segi kuantiti ni, contoh kalau kamu nak buat kek, berapa kuantiti contoh bahan tu? Berapa kuantiti tepung yang kita perlukan untuk menghasilkan contoh 10 biji kek? Itulah kuantiti ni kita kena kira berapa jumlah dia. Sebab tu bila cikgu bagi soalan dekat kamu, ingat tak yang sebelum-sebelum ni pun cikgu pernah bagi soalan tentang kek keju yang kita dah buat, kek pisang, kek coklat kukus. Cikgu ada bagi soalan, sekiranya kita nak hasilkan 2 bancuhan ataupun 3 adunan kek, berapa yang biji telur yang diperlukan kan? Soalan tu mesti ada cikgu bagi. So kamu kena kira lah, doublekan dia. Okay, kalau 2, contoh asal satu adunan 3 biji kek. 3 biji kek pula. Satu adunan kek keju 3 biji telur. So kalau 2 adunan berapa? Satu adunan 3 biji telur. Kalau 2 adunan, kena kali 2 lah. 6 biji. 6. 3 kan jadi 6. Dia macam tu lah, kuantiti ni dia berdasarkan pada jumlah. Soalan tu cikgu selalu bagi sebab kita masuk sambil kita belajar tentang pastry ni, kita belajar juga matematik. Kamu tambah, darab tu kan. Okay. Kuantiti digunakan untuk merujuk sebarang benda yang boleh dikira. Okay. Yang boleh dikira. Apa benda yang boleh dikira? Bahan-bahan apa yang boleh dikira? Telur. Telur lagi? Susu. Semua bahan-bahan penyediaan kek kita boleh dikira. Betul tak? Sebab tu ada sukatan dia. 1 biji telur, 250 gram tepung gandum, 180 gram gula caster, semua tu boleh dikira. So kuantiti dia diukur menggunakan nombor. Contoh nombor macam 1 biji, 2 biji, 3 biji macam tu kan. Ataupun satu sudu besar, nombor 1 sudu. 1 cawan, Kalau ada juga yang merujuk kepada berat dan ringan. Berat ni yang gram tadi lah. Berapa gram? 180 gram, 250 gram. Panjang pendek. Apa benda yang kita ukur panjang pendek untuk kek? Sisi dia. Apa dia? Sisi dia. Ini dia lebih kepada ukuran kek kita kan. Panjang berapa, pendek berapa kan. Saiz kek kita. Panjang pendek. Lebar, sempit. Ini pun ketebalan kek kita. Kecil, besar. Banyak, sedikit. So kuantiti mesti yang boleh diukur. Suatu yang benda yang boleh diukur, kuantiti. Dia boleh menggunakan nombor, boleh menggunakan berat ringan, panjang pendek, lebar sempit, kecil besar, banyak atau sedikit. Ini kawan dia, berdua-dua. Kamu tengok sini. Kalau berat lawan dia,
Ringan. Ringan. Panjang lawannya? Pendek. Pendek. Lebar. Betul lah, pendek. Lebar lawannya? Lebar? Sempit ataupun kecil. Okey. Kalau kecil lawannya? Besar. Besar. Banyak lawan? Sikit. Sikit. Itu perkataan berlawan. Masuk BM juga. Okey. So itulah maksud untuk kualiti dan kuantiti. Okey. Boleh beza tak? Kualiti apa, kuantiti apa? Okey. Apa yang kamu faham tentang kuantiti? Bahasa mudah lah yang kamu ingat. Kuantiti tu apa? Produk. Kuantiti. Kalau produk tadi kualiti. Ni kuantiti. Kuantiti, benda yang boleh kira. Kuantiti. Benda-benda yang boleh dikira ataupun diukur. Itu kuantiti ya. Okey, kalau kualiti tadi produk ataupun servis dan juga bebas daripada kecacatan. Okey. Yang ini okey. Nama kek biasanya ditentukan di akhir penyediaan setelah hiasan dan inti diletakkan. Hiasan dan kita letak hiasan lah, inti ni jaranglah letak inti. Kalau kek ni memang kita bubuh dalam dia, itu dikira sebagai hiasan lah ya. Okey. Kalau kita buat kek, contoh kamu buat kek span. Kek biasa je lah, kek asas span kan. Okey. Nak letak nama kek tu mestilah selepas siap kamu hias. Dah siap kamu hias, dah letak, dah cantik-cantik apa semua, nampak hasil dia tu barulah kamu letak nama. Biasanya macam tu. Sebab bila kita letak bahan-bahan atas tu, dia akan dah tak jadi dah nama dia kek span. Dia akan mungkin jadi nama lain. Okey. Bila berdasarkan pada hiasan yang kamu buat lah. Okey. Sebab tu ini pun ada soalan selalunya yang akhir nanti dia ada soalan ni. Okey. Dia tanya betul atau tidak nama kek tu ditentukan selepas penyediaan hiasan. Jawapannya betul lah. Ataupun soalannya bila nama kek tu akan ditentukan. Kita nak letak nama kek tu. Okay. Di akhir penyediaan setelah hiasan diletakkan. Okay. Hiasan dah siap. Okay. Kita tengok kualiti atau hasil kek ni kita ukur dan nilai berdasarkan faktor-faktor ni. Ada beberapa faktor kat sini. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 faktor untuk kualiti kek tu diukur. Okey, yang pertama nak ukur kualiti kek kita tengok dari segi apa? Yang pertama tekstur dia kan. Okey, maksudnya dia punya gebu ke tak gebu tekstur dia. Lembut ke tak lembut kek kita. Okey, contoh macam kek sarang semut. Sarang semut tahu tak yang mana? Pernah tengok tak kek sarang semut macam mana? Okey, cikgu tunjuk cikgu share yang satu lagi ni. Sekejap ya. Okey, ni kek sarang semut ni. Pernah makan tak kek ni? Ni yang berlubang-lubang ni. Pernah. Kan? Kamu mesti pernah makan, cuma nama tu kadang tak apa nak ingat. Okey. Ini kek sarang semut. Kita tengok daripada tekstur dia kan. Okey.
Kalau kek tu yang berkualiti, contoh kek sama-sama ni yang berkualiti, dia mesti ada lubang-lubang macam ni. Okey. Kalau yang tak berkualiti maksudnya dia tak jadi lubang ni, itu gagal lah. Lepas tu kek minyak ni, dia punya moist, gebu dia. Maksudnya itu kek tu berkualiti. So faktor kualiti dan hasil kek tadi kita tengok dari segi yang pertama ini. Okey, yang kedua dari segi rupa. Rupa tahu tak rupa? Kita tengok pandangan last tu kan. Dia jadi ke tak? Hasil dia ni, rupa dia. Macam orang pakai makeup sikit, dah berubah jadi cantik. Yang mana tak pakai makeup tu tak ada, letaklah cantik kan. Ini extra cantik dia bila pakai makeup tu. Okey, macam tu juga dengan kek. Bila kita hias macam ni, nampaklah cantik rupa dia. Okey, ni pun dari segi dia nampak pada faktor kualiti. Okey. Kemudian warna. Warna pun main peran penting untuk faktor kualiti. Okey, kalau ni kek yang berwarna-warni macam ni memang menarik minat orang untuk membeli ya. Okey. Agak-agak ini kek apa ni? Agak kamu lah. Kalau kamu tengok macam ni, apa nama kek kamu nak apa nama kek ni? Kamu nak bagi nama dia bila dah hasil dah siap. Kek pelangi. Kek pelangi. Kalau belah sini? Kamu tahu tak ni dia letak apa benda ni? Warna ungu dia ni dia guna apa? Pokok apa ni? Daun apa? Ada kat sekolah kan? Pokok apa? Cikgu Bunga telang. Bunga telang. Bunga telang ni tengok dia daripada bunga telang ini asli punya pewarna asli dia guna. Dia hasilkan kek yang macam ni. Ini kek keju ni sebenarnya. Bawah ni dia keras dia mungkin roti, sebut roti tu. Padatkan tengah dia keju, atas dia siram pula dengan yang ni ada bajuhan untuk bunga telang. Tengok cantik jadinya. So ini boleh jadi nama apa? Kek keju bunga telang ke? Dia bagi nama baru kan. Sama juga macam ni. Kek puding kek strawberry. Sebab buah strawberry kan. Okey. Ini dari segi warna. Yang ini tadi rupa. Kemudian aroma. Aroma cikgu tak boleh nak tunjuk dalam kita punya teori. Kalau amali kita boleh. Aroma ni maksudnya hidu kan. Kita bau tu. So, kalau kita buat amali, kita boleh tahu macam mana aroma dia. Okay, ni cikgu just letak gambar je lah. Kalau macam ni mungkin bau pandan. Okay, ini bau coklat ke kan. Okay, rasa pun dari segi teori kita tak nampak macam mana rasa tu. Sebab kita tak boleh nak rasa. Tapi bila kamu buat amali baru kamu boleh tahu. Contoh kamu buat kek keju baru ni lah kan. Okay, kek keju kamu rasa dia macam mana? Sedap tak rasa dia? Sedap. Sedap kan? Ada bau tak kek keju tu? Ada. Lupa cium. Okay. So dari segi rasa, kita ni pun salah satu faktor kualiti ya. Rasa dia. Kalau kek buah-buahan mesti nak kena ada rasa buah-buahan tu. Kalau kek coklat mesti ada rasa coklat dia letak. Kek keju tadi kena ada rasa, betul lah kena rasa keju. Contoh kalau kek coklat tiba-tiba tak ada pun kita makan-makan, kenapa tak rasa coklat pun dalam ni? Macam warna je macam warna coklat tapi tak terasa pun coklat dia. Itu gagal lah dari segi kualiti dia. Okay. Kualiti dan kuantiti ni berapa banyak bilangan yang kita sediakan pun ambil kira untuk kualiti bilangan dia. Kalau buat kek buah mestilah buah-buahan dia tengok pada kuantiti yang kita masukkan buahan dalam kek kita. Okay. So, ada 6 faktor di sini. Boleh sebut semula dah 6 faktor ni. Faktor yang pertama apa? Faktor kualiti hasilan kek kita. Yang pertama. Terus. Ni. Nombor 1 apa? Teks. Terus. Texture. Okey, yang kedua? Rupa. Rupa. Yang ketiga?
Warna. Warna. Yang keempat, Rumah. aroma. Yang kelima, Rasa. rasa. Dan yang keenam, Kualiti dan kualiti dan kuantiti. Okey, kuali. Ingat kuali tambah T. Belakang TI. Satu lagi kuanti. Kuanti dan kuali. Dia keliru sikit nanti dua tu. Okey, untuk hari ni cikgu cuma nak fokus lebih kepada apa maksud kualiti dan apa maksud kuantiti sahaja. Okay. Apa maksud kualiti, apa maksud kuantiti. Kamu dah sebut tadi, kualiti produk atau servis yang memenuhi kehendak siapa? Pelanggan. Okey. Dan juga kualiti juga dia bebas daripada kecacatan. Okey, kalau kuantiti adalah nombor. Dia merujuk kepada barang yang boleh dikira, jumlah kan. Okey, dia lebih kepada nombor, unit dia. Okey, itu kuantiti yang boleh dikira. Okey, so untuk hari ni selesai yang ini. Nanti nota tadi cikgu ada bagi link untuk baca nota. Nanti kamu boleh tengok balik. Nota tu ada lagi bawah dia, tapi hari ni cikgu nak fokus itu saja dulu. Nanti kita akan sambung lagi. Cuma nota yang cikgu bagi link ni kamu boleh baca lah. Stop sharing. Buka lain yang tadi, yang mula-mula tadi. Okey, yang ini. Tak muncul ada. Nota ni cikgu ada bagi dekat link dalam grup. Nanti boleh baca semula nota ni. Kemudian buku tulis kamu banyak lagi ke kosong? Kan habis dah buku. Kalau kata habis pun buku tu, nanti kamu tulis je atas kertas A4 pun tak apa. Nanti simpan dalam satu file ke selit dalam buku tau. Nanti baru kita cantumkan, kita jadikan buku. Tak apa, tak perlu beli buku, tak apa. Okay, tulis je atas kertas-kertas kosong dulu. Okay, untuk hari ni nota yang tadi, lepas ni kita dah habis Google Meet ni, kamu boleh baca semula nota. Kemudian cikgu nak salin yang ini saja. Ni apa maksud kualiti? Yang ini. Okay. Yang ini tak perlu tau. Okay. Kemudian yang ini. Apa maksud kuantiti? Yang tu. Ini je. Dua ni. Orang panggil apa ni? Carta ke? Satu kuantiti. Satu lagi kualiti. Itu saja maksud dia. Okay. Rasanya itu saja. Ada apa nak tanya ke? Tak ada. Okay, nanti jangan lupa join program daerah tu ya. Bolehlah ambil gambar. Kalau tak, rasanya itu yang paling mudah ambil gambar tu. Foto Merdeka tu kan. Janji ada pegang bendera sikit. Ambil je. Pakaian kamu pun pastikan pakailah yang ada warna-warna tema Merdeka. Kalau nak masuk join yang nyanyian tu pun boleh. Baca kat situ ada Cikgu Amir send pertandingan apa yang di daerah anjurkan tu kan. Tengok ada berapa pertandingan kat situ. Masuk yang mana rasa-rasa mudah untuk kamu masuk. Mana tahu rezeki boleh menang. Okay. Dia sebelum 9 hari bulan. Maksudnya hari Khamis ni last rasanya. Masuk pilih je mana satu yang okey masuk. Okay, itu sahaja untuk hari ni. Terima kasih banyak-banyak. Nanti kita nak ambil gambar dulu. Ya. Cikgu nak stop record dulu. Mana stop record?